Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hari ini kita masuk tentang beberapa balasan kepada orang-orang yang bertakwa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Antaranya Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun udkhuluha bisalamin aminin. Suratul Hijri ayat 45-46. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman di dalam syurga dan di sisi mata air yang terpancar. Masuklah kamu semua ke dalamnya dengan selamat dan aman, dengan sejahtera serta aman. Di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 90 Allah berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin, dan pada hari itu didekatkan syurga bagi orang-orang yang bertakwa. Di dalam surah Ad-Dukhan ayat 51 hingga 53, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan ditempatkan di tempat tinggal yang aman. Fi jannatin wa 'uyun, di dalam taman-taman di syurga dan di dekat dengan mata air yang memancar. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai daripada kain sutera yang halus. Sundus, sutera yang halus. Wa istabraq, dan kain sutera yang tebal, yang bersulam. Mutaqabilin, saling berhadapan di atas pelamin masing-masing. Dan Allah berfirman lagi dalam suratul Qamar ayat 54-55, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu di dalam taman-taman di syurga, di dalam syurga-syurga dan di sisi sungai-sungai. Ada sungai daripada susu, ada sungai daripada madu, ada sungai daripada arak yang lazat, ada sungai yang daripada air yang lazat. 3-4 jenis sungai dalam syurga. Sungai susu ada, sungai madu ada. Seluruh air sungai itu madu, seluruh air sungai itu susu. Ada disebutkan dalam Quran 4 jenis sungai dalam syurga.
Sementara dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada ditempatkan mereka di tempat yang di taman-taman di tempat yang mereka ingini. Mereka telah berjaya berada di tempat yang terbaik. Hadaiq, taman-taman bunga, kebun-kebun buah-buahan, wa a'naba, dan kebun hadaiq, kebun taman-taman bunga, wa a'naba, dan kebun-kebun buah-buahan, terutama kebun anggur, wa kawa'ib atraba, gadis-gadis yang sebaya umurnya, wa ka'san dihaqa, piala dan gelas yang penuh dengan minuman. Jadi banyak cerita-cerita anugerah syurga kepada orang-orang yang bertakwa. Di dunia lagi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelebihan kepada orang yang bertakwa. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke 120. In tamsaskum hasanatun tasu'hum, jika kamu mendapat kebaikan, mereka susah hati, mereka sedih, mereka tak suka. Orang munafik ni, kalau orang beriman dapat kebaikan, mereka tak suka. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha, jika menimpa akan kamu oleh keburukan, mereka gembira dengannya. Kalau orang beriman dapat baik, musuh pakat tak suka. Kalau orang beriman kena musibah, musuh-musuh suka. Dalam menghadapi musuh itu, kita kena hadapi dengan takwa. Sambungan ayat menyatakan, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a, dan jika kamu bersabar dan bertakwa, nescaya tidak akan memudaratkan kamu oleh tipu daya perancangan jahat mereka sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit, sesungguhnya Allah Maha meliputi pengetahuannya terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi ayat 120 surah Ali Imran menceritakan kalau kita duduk dalam kesabaran dan ketakwaan, segala perancangan jahat musuh tidak akan menimpa mudarat kepada diri kita, bahkan akan patah balik kepada mereka. Allah tolong bela kita sebagaimana ayat yang lain yang berbunyi, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, dan mereka membuat tipu daya perancangan jahat Allah, dan namun Allah membalas perancangan jahat itu. Allah sebaik-baik pembalas kepada perancangan jahat orang-orang yang jahat. Jadi ayat ini memberi satu semangat kepada orang yang bertakwa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum syai'a, la yadurrukum kaiduhum syai'a, innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kamu semua bersabar dan kamu semua bertakwa, nescaya tidak akan memudaratkan akan kamu semua oleh tipu daya mereka sesuatu pun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, Maha meliputi ilmunya terhadap mereka, apa yang mereka kerjakan. Dalam menghadapi perangai musuh yang suka mendatangkan kejahatan, usaha untuk memburukkan kita, membunuh dan sebagainya, orang-orang tak betul dengan kita, sama ada satu bangsa dengan kita ataupun bangsa yang lain,
kesemua perancangan jahat itu akan gagal disebabkan Allah bersama dengan orang yang bertakwa. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Ayat 120 surah Ali Imran. Begitu juga dalam surah yang sama ayat 133. Walaqad nasarakumullahu bibadrin wa antum azillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya telah menolong oleh akan kamu dan sesungguhnya telah menolong akan kamu semua oleh Allah Subhanahu wa taala di Badar, di dalam peperangan Badar. Wa antum azillatun, ketika kamu hina, ketika kamu sedikit. Nabi SAW dengan para sahabat hanya 313 orang atau 313. Tentera musyrikin 1000 orang. Nabi SAW pergi perang bawa 2 ekor kuda. Tentera musyrikin 200 ekor kuda. Banyaknya musuh 3-4 kali ganda daripada tentera Islam. Di sudut bilangan sudah jauh, antara 300 dengan 1000 lebih. Di sudut senjata juga sama, mereka lebih banyak senjata. Di sudut kenderaan perang, mereka lebih banyak. Tetapi Allah menolong kerana membezakan pada hari itu, membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Nabi SAW berdoa, ya Allah, jika binasalah tentera ini, maka engkau tidak akan disembah selama-lamanya. In tahlik hadhihi al-isabah falan tu'bada abada, atau kama qala. Nabi SAW doa, Allah datangkan pertolongan, datangkan malaikat membantu. Ramai malaikat tolong, akhirnya menang dalam peperangan Badar. Sehingga perang Badar itu digelar sebagai Yaumul Furqan, hari pembeza, hari yang membezakan antara kebenaran dan kebatilan. Dan kejadian yang sama juga berlaku antara tentera Rom dengan tentera yang menyembah api. Suatu berlaku peperangan antara orang Majusi dengan tentera Rom. Kalah tentera Rom. Kemudian menang golongan Majusi. Berita itu sampai kepada Nabi SAW dengan para sahabat serta musyrikin Mekah. Apabila berlaku peperangan antara tentera yang Kristian dengan tentera Majusi. Tentera Kristian ni orang yang pegang dengan kitab Taurat, kitab Injil. Orang Majusi tak pakai kitab, mereka sembah api. Dua-dua pun salah. Tapi hak ni pernah pegang dengan kitab, hak ni tak pegang dengan kitab. Bila Quran turun tak boleh pakai lah. Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu. Tapi apabila bertembung dua golongan itu, tentera yang berpegang dengan kitab tu kalah. Yang menang puak hak sembah api, hak sesat tak ada kitab. Akhirnya berita tu sampai kepada para sahabat dan musyrikin. Golongan musyrikin gembira. Dan musyrikin Mekah kata, geng kami menang. Bukti dia
kami tak pakai kitab lawan Nabi Muhammad SAW yang pakai Quran. Di sana juga puak tak pakai kitab, Majusi sembah api lawan puak pakai kitab, pegang dengan kitab Injil. Maka menggembirakan musyrikin Mekah. Duk tayang kat sahabat. Sayyidina Abu Bakar masa tu sedih sehingga berlaku pertaruhan. Masa tu pertaruhan tak salah lagi. Lepas pada kalah tentera Rom, Allah turun ayat Quran. Alif Lam Mim, ghulibatir Rum. Ghulibatir Rum, telah dikalahkan akan tentera Rom. Fi adnal ard, di bumi yang terdekat. Atau kata adna tu dekat, ada kata rendah, iaitu di Syam, di Syria. Peperangan itu berlaku belah Syam, belah Jordan, belah Syria sana. Telah dikalahkan akan tentera Rom. Berita kekalahan tentera Rom itu dinyatakan dalam Quran, dalam surah yang bernama Suratul Rum. Kalah tu di tempat yang rendah atau tempat yang dekat. Sambungan ayat menyatakan wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka itu setelah dikalahkan akan menang kembali. Tentera Rom yang sekarang ini kalah, pegang dengan kitab, kalah, lawan dengan puak tak ada kitab, menang. Gembira puak dan puak hak menang, dan gembira musyrikin Mekah. Sama-sama tak mengikut kitab tertentu. Satu geng. Musyrikin Mekah kata geng kami menang di Syam, di Syria. Tentera yang pegang kitab macam hampa kalah. Berarti kami betul, kami ni tak pegang kitab, hampa pegang Quran. Lalu Quran turun ayat Alif Lam Mim ghulibatir Rum, telah dikalahkan akan tentera Rom. Sambungan ayat menyatakan wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka itu yakni tentera Rom setelah mereka dikalahkan mereka akan menang. La depa kalah dalam masa yang dekat, depa akan menang. Sin tu makna dekat, sa makna akan. Quran habaq benda akan terjadi. Satu mukjizat boleh bagi tahu benda akan terjadi. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu salah seorang yang begitu yakin dengan wahyu. Maka Sayyidina Abu Bakar kata mesti menang balik tentera Rom lepas pada ni, kerana Quran habaq akan menang. Wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun, dan mereka itu setelah mereka kalah mereka akan mengalahkan, mereka akan menang. Bila mereka akan menang? Fi bid'i sinin, dalam masa bid'i sinin. Bid'i ini dalam bahasa Arab 3 sampai 9. Kalau disebut bid'un maksudnya 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9. Sekurang-kurangnya 3, sebanyak-banyaknya 9. Maka Sayyidina Abu Bakar buat pertaruhan dengan mereka. Lepas ni akan menang balik. Sebelum pertaruhan itu terlarang, kerana dia yakin Quran habaq akan menang. Setelah beberapa tahun, akhirnya apa yang disebut oleh Al-Quran itu benar-benar terjadi. Maka berlaku peperangan kali yang berikutnya. Tentera Rom benar-benar menang. Tentera Majusi yang sembah api, yang Parsi pula kalah, membuktikan kebenaran Al-Quran. Bilakah kemenangan itu berlaku? Ada ulama kata sama sari dengan perang Badar. Perang Badar, Nabi SAW dengan para sahabat mengalahkan musyrikin Mekah. Perang yang satu lagi, Rom yang kalah mengalahkan tentera Majusi. Jadi Quran kata depa kalah hari ni, depa akan menang depan. Bukan tekat depa menang, para sahabat pun akan menang, mengatasi dan mengalah musyrikin Mekah yang begitu sombong dan angkuh, yang macam-macam kejahatan ada kat depa.
Allah Ta'ala tolong. Bila dia tolong? Pada hari peperangan Badar, ketika umat Islam berada dalam keadaan lekeh. Dalam kitab Imam Ibn Ajibah rahimahullah menyatakan, ayat ini menjelaskan bahawasanya pertolongan Allah itu bukan sahaja telah diberikan kepada tentera Badar, tetapi akan diberikan kepada orang beriman sampai akhir zaman, dengan syarat orang beriman itu memiliki akhlak yang mulia. Kerana tentera Badar merasa hina, merasa rendah diri di hadapan Allah, Nabi SAW doa sampai jatuh selendang. Para sahabat pun doa sungguh-sungguh, karena mereka merasa tidak ada apa-apa yang dapat membantu mereka melainkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah hantar pertolongan kepada tentera Badar. Allah hantar pertolongan kepada Sayyidina Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu sewaktu dia nak mengucapkan syair membela Nabi SAW dan mencerca orang-orang yang mencerca Allah dan Rasul, mencerca Islam. Nabi SAW bersabda, uhjuhum wa ruhul qudusi ma'ah. Uhjuhum, cercalah mereka, jawab cercaan mereka wahai Hasan, dan malaikat bersama engkau. Malaikat bagi ilham kepada engkau untuk susun syair-syair untuk membela Islam apabila orang musuh Islam mencerca Islam dengan syair mereka. Jadi bila Sayyidina Hasan ni melibatkan diri dalam membela Nabi SAW, membela agama Islam, Allah hantar malaikat tolong bagi ilham kepada dia. Begitu juga dalam peperangan Badar, Allah Ta'ala hantar malaikat tolong tentera Islam. Dalam suratul Anfal diceritakan berapa ribu malaikat turun, 5,000 malaikat turun membantu para sahabat yang sedikit, yang lekeh di sudut senjata, kenderaan dan sebagainya, tapi menang. Allah Ta'ala berikan pertolongan yang luar biasa. Karena kalau bentuk biasa, tentu kalah hak sikit, tentu kalah hak banyak yang menang. Tapi dalam perang Badar berlaku sebaliknya, hak sikit yang banyak yang kalah. Kerana bukan sahabat sahaja yang berperang, tetapi para malaikat dihantar oleh Allah untuk membantu mereka. Kerana mereka masuk perang dalam keadaan memiliki akhlak yang mulia, merasa hina, merasa rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun nak Allah Ta'ala tolong kita menega berjaya. Kita nak Allah Ta'ala tolong supaya kehidupan kita berjaya. Kita kena memiliki sifat mulia, sifat tawadhu', merendah diri, sifat al-hilmu, lemah lembut, sopan santun, sifat al-ikhlas, sifat as-sidqu, jujur, sifat-sifat mulia, taubat. Kita kena belajar dan hias pada diri kita. Ada seorang ulama, dia kata kalau kita mempelajari kitab Ihya Ulumuddin, kitab Ihya itu mengandungi 4 bahagian. 1 ibadat, 1 adat, 3 yang ketiga sifat-sifat yang merosakkan, yang keempat sifat-sifat yang memberikan kejayaan. Di antara 4 bab itu yang paling penting sangat-sangat nombor 3, nombor 4. Kena semua orang tahu. Kerana nombor 3, nombor 4 itu perlu kita kenal. Kerana ada hak kita nak buang, ada hak kita nak pakai. Hak kita nak buang, nombor 3, Kitabul Muhlikat, kitab sifat-sifat yang membinasakan dan merosakkan. Ada lebih kurang 10 sifat yang membinasakan. Kena kenal satu persatu. Nak baca Ihya tak boleh ustaz, kita Arab 5 jilid tebal. Saya tak reti Arab, saya reti Melayu ya. Baca kitab Melayu yang ada sifat-sifat madhmumah, seperti kitab Mau'izatul Mu'minin, ringkasan kepada Ihya. Mau'izatul Mu'minin, ringkasan kepada Ihya Ulumuddin. Jamaluddin Al-Qasimi, ada terjemah bahasa Melayu, ada tulisan Rumi, ada tulisan Jawi. Dia simpun 4 perkara tu. Tapi nombor 3, sifat-sifat yang membinasakan.
yang perlu kita kenal dan buang, seperti takabur, seperti ujub, seperti cintakan dunia, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, dan sebagainya. Nombor 4 kitabul munjiyat. Kitab membicarakan tentang sifat-sifat yang memberi kejayaan, seperti taubat dan sebagainya. Jadi dua kumpulan yang terakhir bagi kita Ihya tu semua orang kena tahu. Seorang Islam kena tahu, kerana takut kena kat kita sifat buruk dalam keadaan kita tak sedar. Sifat muhlikat nama dia, kitabul muhlikat. Ada dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, ada dalam kitab Sayrus Salikin, ada dalam kitab Hidayatus Salikin. Kita tak erti nak tengok kitab besar-besar, tengok Hidayatus Salikin. Hidayatus Salikin pun tak boleh faham tak bahasa tulisan Jawi lama, takut tak faham. Penawak bagi hati. Ada Rumi, ada Jawi lah ni. Kitab yang kecil membicarakan sifat-sifat tercela. Bidayatul Hidayah, macam mana kita nak kena hasad, macam mana kita nak kena ujub, macam mana kita nak kena takabur. Tiga sifat itu merosakkan sesiapa sahaja yang ambil buah pada diri dia. Kena sifat hasad dengki, lingkup. Kena sifat belagak, ego dan sombong, jahanam. Kena sifat ujub, kagum kepada diri sendiri, bahaya. Semua tu tak pakai. Kita tak mengaji sifat-sifat lagu tu, kena kat kita. Kita rasa perasan seorang-seorang aku ni segak, perasan seorang-seorang aku ni pandai, perasan seorang-seorang aku ni rajin. Sifat perasan tu sifat iblis yang telah perasan diri dia mulia. Iblis kata apa ke Allah Ta'ala? Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Qala, Iblis kata, ana khairun minhu, dia kata dia lebih baik daripada Nabi Adam. Bila kita berasa kita hebat pada orang, kita telah lingkup, kerana Iblis dah lingkup dengan perasaan itu. Qala ana khairun minhu, Iblis kata dia lebih baik daripada Nabi Adam. Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Allah ciptakan dia daripada api, Allah ciptakan Adam daripada tanah. Dia kata Adam teruk, aku yang hebat, pasal aku buat pada api, dia buat pada tanah. Dia ujub, dia kagum dengan kelebihan yang ada pada diri dia sendiri. Maka Allah murka kat dia. Macam mana kita tak mau bagi kagum kepada kelebihan diri sendiri? Kita kena naklah merenung segala kelebihan yang kita dapat bukan hak kita, hak Allah yang bagi pinjam sah. Nak uji kita, nak berasa nak belagak kan, tak belagak dengan kelebihan itu. Nak berasa hak kita kan, berasa hak dia. Kalau kita berasa hak dia, dia bagi kita pinjam sah, kita tak akan belagak, kerana belagak orang tak kena. Kita duduk tepi jalan raya, orang bawa kereta mahal-mahal, kereta Porsche lalu depan. Kita habang ke kawan kita, tu kereta aku, kau tu pinjam tak hendak balik. Kawan kita tahu kata kereta bukan kereta kita, kita duk belagak hak orang. Kita kata hang merapu lah, mohong duk belagak hak orang. Tu hak orang. Kalau betul tak ada hak hang, mana bukti, mana apa geran kereta. Dah aku sembang mohong, naknya hak orang, mengaku hak aku. Belagak hak orang, orang tahu, orang kutuk kita. Kita naik kereta pergi ke gurun dengan kawan kita, sampai tang Gunung Cerai. Kita slow kereta, kita abang kawan kita, hantar Gunung Cerai ni siapa punya? Tak tahu. Semua ni hak aku. Satu Gunung Cerai ni aku punya kaya aku. Kawan kata mana Putih? Putih tak mau tunjuk ke hang. Kawan kita kata hang mohong duk mengaku hak orang hang. Dekat nak dakwa aku, boleh dakwa aku kata kat Gunung Cerai, satu Malaysia ni aku punya. Maka kita duk mengaku hak orang dan mengaku hak kita, kita tak betul. Maka demikian juga kelebihan hak kita dapat, kita cerdik, kita kaya, kita segak, kita pandai, kita ada gelaran hebat.
Semua tu hak Allah bukan hak kita. Dia boleh ambil bila-bila masa. Maka tidak ada alasan untuk kita merasa kagum dengan kelebihan diri sendiri, karena kita duk mengaku la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan hanya dengan Allah. Maksudnya saya boleh elak daripada benda buruk, saya boleh buat benda baik hanya dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tak tolong saya tak boleh tinggal jahat, saya tak boleh buat benda baik. Baik itu dalam doa berbunyi, wala takilni ila nafsi tarfata ainin wala aqalla min dhalika ya ni'mal mujib. Ya Allah, jangan kau serahkan aku kepada nafsu aku walaupun sekelip mata, dan jangan serah kepada nafsu aku walaupun kurang daripada sekelip mata. Wahai Allah yang maha menerima, yang sebaik-baik memustajabkan doa. Kalau Allah serah kita ke musuh kita nama nafsu sekelip mata saja, kita jahannam, karena nafsu sentiasa nak bawa kita pergi belah jahat. Maka kita minta Allah tolong kita, pelihara kita daripada terjerumus kepada benda buruk, dan dan kontrol kita supaya buat benda baik. Itulah maksud wirid la haula wala quwwata illa billah yang bagus kita baca setiap kali dengar azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah, dan waktu-waktu yang lain. Kita mengaku tidak ada daya untuk mengelak daripada benda buruk, dosa maksiat, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan benda baik, ketaatan dan amal ibadat, melainkan hanya dengan pertolongan Allah. Saya boleh sembahyang, Allah tolong. Saya boleh mengaji, Allah tolong. Saya boleh berzikir, Allah tolong. Saya boleh tubuh badan yang sempurna, tidak cacat, Allah tolong. Saya boleh tubuh badan yang segak, Allah tolong. Saya boleh jawatan, Allah tolong. Saya boleh menyawa setiap saat, Allah tolong. Kalau Allah tak tolong, saya dah masuk kubur lama lah. Segala kelebihan yang kita dapat, kita boleh hidup sampai pagi ni, boleh menyawa, ada orang mati kemarin, ada orang mati lama dah. Allah tolong kita, Allah tolong bagi kita hidup. Kita boleh main surau, boleh main masjid, Allah tolong bagi kita boleh bergerak. Ada orang lumpuh tak boleh main. Kita boleh dengar dengan selesa, Allah Ta'ala anugerah. Kalau ada orang pekak tak boleh dengar apa. Kita boleh pikir dengan waras, Allah Ta'ala izin. Kalau Allah Ta'ala, ada orang gila putih goya masuk tanjung rambutan. Maka segala nikmat yang kita sedang dapat sekarang ni Allah bagi kita. Tiba-tiba kita nak pergi belagak ke orang, tak kenal, bukan hak kita, kita pinjam sat, dia boleh ambil bila-bila masa. Maka nak elak kita daripada perasan seorang-seorang kagum kepada diri sendiri. Kadang benda kita kagum tu orang tak tahu apa pun. Sebab sifat riak mana nak tunjuk ke orang, mesti ada orang depan kita baru kita boleh tunjuk ke dia. Kita nak sembahyang sunat, bagi tunjuk ke orang, orang duk tengok kita boleh sembahyang sunat. Oh, orang kata bagus dia tu, rajin sembahyang sunat, padahal tak pernah sembahyang pun, tapi ada orang sembahyang tunjuk ke orang. Tu nama dia riak. Riak ni kita beramal kerana nak tunjuk ke orang, mesti orang ada depan. Kalau orang tak ada, nak tunjuk ke siapa? Itu nama dia riak. Beramal nak tunjuk ke orang, kena ada orang depan baru kita boleh tunjuk ke dia. Satu lagi nama sum'ah. Sum'ah ni daripada sami'ah. Sami'ah mana dengar. Sum'ah maksudnya kita beramal supaya orang dengar. Seperti kita baca Quran. Duduk seorang-seorang tak nak baca Quran pun, ada orang tepi kita, kita baca Quran. Tujuan dia dengar suara kita baca Quran, dia puji kita. Matlamat kita baca Quran untuk mendapat pujian dia, bukan untuk dapat pahala, bukan untuk patuh perintah Allah. Yang tu tak dapat pahala sikit habuk, kerana beramal nak tunjuk ke orang, tekat tu ya dapat. Yang tu nama dia sum'ah. Sum'ah maksudnya kita membaca bagi orang dengar bacaan kita dan orang puji kita. Oh, rajin dia baca Quran, padahal duduk seorang tak nak baca pun. Bila orang ada dia baca. Jadi riak dengan sum'ah kena ada orang depan kita, tepi kita, baru kita boleh buat. Tapi ujub tidak sedemikian. Ujub ni orang tak ada, duduk seorang-seorang pun boleh kena. Duduk seorang-seorang dalam bilik, duduk perasaan seorang-seorang. Segak aku ni, pandai aku ni, duduk perasaan seorang-seorang. Orang tak tahu apa pun. Duduk perasaan seorang-seorang, nama dia ujub, kagum kepada diri sendiri.
Para nabi Allah bagi lebih kepada mereka, mereka menyandarkan kelebihan itu anugerah Allah. Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam dapat kelebihan, dia kata hadza min fadli rabbi, ini sebahagian dari limpah kurnia Allah kepada aku, ini sebahagian dari limpah kurnia Tuhan aku kepada aku. Nabi Sulaiman raja kepada seluruh manusia, kepada jin, kepada binatang. Boleh faham bahasa manusia, boleh faham bahasa jin, boleh faham bahasa binatang. Nabi Sulaiman boleh pergi mana-mana dengan memerintahkan angin. Nabi Sulaiman raja yang cukup hebat. Dia tak kata hak beta semua ni. Dia Allah bagi kelebihan, dia kata ni hak Allah semua. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Begitu juga Nabi Yusuf. Nabi Yusuf boleh tafsir mimpi, boleh cerita perkara akan terjadi. Nabi Yusuf kata zalikuma mimma 'allamani rabbi dalam surah Yusuf. Aku boleh cerita benda akan terjadi, boleh tafsir mimpi, Allah ajak aku, bukan hak aku, bukan ilmu aku. Kekasih-kekasih Allah yang Allah bagi kelebihan, mereka merenung kelebihan itu mai pada Allah, bukan hak depa. Tapi musuh-musuh Allah dapat kelebihan, dia berkata hak depa. Contoh Qarun. Qarun kata qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku kaya ni pasal aku pandai cari harta, pasal aku jadi kaya ni. Qarun bibuh kepandaian dia duk kat dia. Allah murka kat Qarun. Dah lah hang cari harta bagi kaya tu, aku yang bagi hang cerdik pandai cari harta. Lepas dapat harta hang belagak pula. Hang kata hang tak ikut ajaran wahyu pula, hang lawan Nabi Musa. Oleh kerana dia berlagak dengan kekayaan dia, dia berasa kepandaian dia cari. Dalam masa yang sama Allah dah bagi kaya, tapi dia tak bersyukur, dia tak ikut Nabi Musa. Sedangkan Qarun ini ada dua kelebihan yang ada pada dia berkaitan dengan Nabi Musa. Kelebihan yang pertama, dia adik-beradik Nabi Musa, dia sepupu Nabi Musa, Ibnu Am, kata dalam kitab tafsir. Kelebihan yang kedua, Qarun hafal kitab Taurat. Kalau Qarun hidup zaman lah, hafal Quran 30 juzuk. Tak terpakai yang hafal kitab sekalipun, tak terpakai hang berhubungan rapat dengan Rasul. Kalau hang tak ikut Rasul, kalau hang tak ikut kitab yang hang hafal, kena kah Qarun tu? Qarun belagak dengan kekayaan pelana dia naik itu daripada emas. Dia naik kuda, tempat duduk dia tu cushion dia emas. Punya kaya Qarun ni. Harta dia saja dibawa oleh 70 orang, oleh sekumpulan yang ramai. Anak kunci saja dibawa oleh sekumpulan manusia yang ramai. Harta saya tanya banyak anak, saya nak kunci saja, ramai orang bawa. Tapi oleh kerana Qarun dia belagak dengan kekayaan dia, dia berasa aku kaya ni pasal aku pandai cari harta, aku pandai menega, aku pandai cari duit. Bukan Allah Ta'ala bagi kat aku ni, aku pandai sendiri. Maka Allah lingkupkan dia sebagai contoh kepada masyarakat umat Islam sampai akhir zaman. Hampa tak saduk belagak kelebihan hampa, aku yang bagi kat hampa. Mana bukti kelebihan kita Allah bagi? Bukti dia la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya untuk mengelak daripada dosa maksiat, wala quwata, tidak ada kekuatan untuk melakukan taat, illa billah, melainkan dengan Allah, yakni illa bi'aunillah, melainkan dengan pertolongan Allah. Menurut tafsiran sebagian ulama, sebagaimana yang dinyatakan di awal kitab Dalilul Falihin, syarah kepada Riyadhus Salihin. Jadi kita dapati bahawasanya sifat ujub, perasan seorang-seorang kerana ada kelebihan dunia, perasan aku ni kaya pada orang lain, aku ni segak pada orang lain, aku ni kuat pada orang lain, aku ni rajin pada orang lain buat ibadat, aku ni ilmu banyak pada orang lain. Sifat-sifat tu sebenarnya sifat yang tak betul. Dan Allah sebut jelas-jelas dalam Quran, dalam surah Taubah,
wa yawma hunainin id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari peperangan Hunain, ketika kamu ujub, kagum kepada bilangan kamu yang ramai, maka bilangan yang ramai tidak membawa apa-apa erti. Perang peringkat awal kalah kerana sifat ujub. Lepas itu baru menang dia. Hak bilangan sikit boleh menang dengan mudah. Perang Badar 300 orang boleh mengalahkan 1000 orang. Perang Hunain begitu ramai para sahabat, berselerak peringkat awal kerana ada ujub. Jadi sifat yang mulia, sifat tawaduk, merendah diri, sifat ikhlas, sifat sidik benar, sifat-sifat mulia bila kita hias kepada diri kita, Allah Ta'ala kata, aku berikan pertolongan aku kepada orang yang bersifat mulia. Dalilnya ayat yang kita baca sekarang, ayat dalam surah Ali Imran. Ayat berapa surah Ali Imran ni? Ayat 133 kalau tak silap. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu semua dalam peperangan Badar. Wa antum adillatun, ketika kamu merasa hina, kamu rasa lekeh di hadapan Allah, kamu rasa rendah diri kepada Allah, Allah berikan pertolongan sehingga hak sikit boleh menang mengalahkan hak ramai. Fattaqullaha la'allakum tashkurun, maka hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi ayat 133 menjelaskan tentang pentingnya kita mengenali sifat-sifat mulia yang disenaraikan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Kitabul Munjiyat. Dan pentingnya kita mengenali sifat-sifat hina, sifat-sifat mazmumah, sifat tercela yang disenaraikan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya, dalam Kitabul Muhlikat, kitab sifat-sifat yang membinasakan. Membinasakan seperti takabur, seperti riya, seperti sum'ah, seperti ujub, seperti bakhil, seperti tamak dan sebagainya. Ada seorang ulama karang kitab, saya beli kitab tu, 35 sifat hati, 35 sifat-sifat buruk yang ada dalam hati. 35 jenis. Kita kenal dalilnya sifat itu, dalilnya bagaimana kita nak jauh dari sifat itu. Jadi orang yang duk perasan seorang-seorang, dia kena bersedar, dia perasan bukan hak dia. Dia perasan seorang-seorang, kayanya aku dalam karya ni, perasan aku paling kaya. Kaya tu bukan hang pinjam satnya. Kalau Allah Ta'ala nak tarik balik sat, sekali mata boleh jadi bankrupt. Orang kaya duit bilion-bilion, Allah Ta'ala bagi satu penyakit, payah lega, duit tu pergi berubat, habis bilion-bilion dia sanggup habis untuk nak pergi lega. Dan kadang-kadang kena penyakit duit bilion pun tak terpakai. Ada seorang hamba Allah, tokoh korporat yang terkenal, jutawan besar, Allah bagi kat dia kena kanser, berubat di tempat di negara dia tak lega, pergi negara luar di Amerika, mati umur 50-an. Tak ada pencen lah kalau kerja kerajaan. Mati muda, duit bilion-bilion tak boleh bantu dia. Ketika Allah tak tarik duit itu daripada dia dengan cara matikan dia, kena kanser, tak dan 3 bulan mati. Masa tu baru dia sedar, duit aku bilion-bilion rupanya tak boleh buat apa. Sebelum tu duit banyak, boleh beli macam-macam, boleh dapat macam-macam. Tiba-tiba bila kena sakit, duit tak boleh tolong. Duit yang berlambat-lambat tak boleh tolong. Allah nak matikan seorang tu senang saja. Kemarin dulu ada seorang hamba Allah hantar mesej kat saya. Sebulan lepas, 2 bulan lepas. Awal bulan berapa ni, bulan berapa? Bulan 91. Bulan 11 dia main sini hari Sabtu. Dia main hari Sabtu, dia buat ayam. Ada apa ni? Minta tolong jampi Ustaz kat ayam saya. Pasal apa? Ayah saya dikatakan oleh doktor kena kanser, dan doktor kata boleh hidup hanya beberapa bulan. Kanser hati.
Ustaz kalau ada masa nak ajak pergi jumpa ayah saya, hari itu saya tak ada masa, pergi mana lah. Akhirnya saya pun dah tak apa, kita doa. Tu bulan berapa? Bulan 11. Awal bulan 11. Ujung bulan 12 baru ni dah meninggal. Allah yarhamu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah rahmati ayah dia. Tak ada 2 bulan. Doktor abang dah masa berapa bulan. Dia mai jumpa saya awal bulan 11, ayah dia mati ujung bulan 12. Ini bulan 1 baru berapa hari. Jadi kalau Allah Ta'ala nak bagi seorang tu mati dengan satu penyakit, duit banyak pun tak boleh berubat. Maka orang duit banyak, dia jangan berasa kagum ego dengan duitnya yang banyak. Dia jangan kagum dengan kelebihan dia duit banyak, kerana Allah boleh pisahkan dia dengan duit macam-macam cara. Mungkin dia duit dia dirompak orang, atau mungkin dia yang mati awal, duit dia pisah dengan dia. Jadi kita diajak kelebihan yang kita dapat, kita kena syukur, bukan kita kena kufur nikmat. Syukur dengan kelebihan yang Allah bagi. Jadi kita baca ayat pada pagi ini, ayat 133 surah Ali Imran. Allah sebut dia telah tolong Nabi SAW dengan para sahabat dalam peperangan Badar, ketika mereka merasa hina, merasa lekeh, merasa rendah diri kepada Allah, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam Ibn Ajibah rahimahullah di dalam kitabnya Iqadhul Himam fi Syarhil Hikam. Dan sebaliknya, apabila para sahabat dihinggap pada peringkat awalnya sifat ujub, Allah tak tolong peringkat awal, seperti yang disebut di dalam kisah peperangan Hunain, kerana ada ujub. Jadi ujub dan adik-beradik dia kita kena kenal dan jauhi, kerana itu sifat Allah tak suka. Tawaduk dan adik-beradik dia kita kena kenal dan hayati, kerana itu sifat Allah suka. Maka di antara kitab yang membicarakan sifat-sifat Allah tak suka, Kitabul Muhlikat dalam kitab Ihya. Kitab sifat yang membinasakan dan merosakkan sesiapa sahaja kalau sifat itu diambil buah pada dirinya. Dan sifat yang menyelamatkan kita, Kitabul Munjiyat yang keempat dalam kitab Ihya. Sifat-sifat yang memberi kejayaan bermula daripada taubat dan seterusnya. Jadi saya sebut nama kitab, kita nak baca Ihya kita tak erti, kita cari terjemahan ringkasan-ringkasan. Bagaimana aku nak kenal sifat buruk untuk aku jauhi, bagaimana aku nak mengenal sifat baik untuk aku hiasi pada diri aku, kerana itulah sifat orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita nak kita dekat dengan Allah. Jawatan paling hebat atas muka bumi yang zaman sifat dekat dengan Allah Ta'ala. Dekat dengan Allah Ta'ala bermula daripada sifat mulia, iaitu tawaduk. Kata dalam akhir surah Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah yang Maha Pemurah ialah mereka yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan merendah diri. Tu sifat pertama kena ada orang nak dekat dengan Allah. Mesti ada rendah diri. Apa makna rendah diri? Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, at-tawadhu an takhruja min baitika wa tadhunna kulla man laqitahu minal muslimina ahsana wa afdala minka. Rendah diri itu apabila kamu keluar daripada tilam tempat kamu tidur, kamu jumpa siapa-siapa saja orang Islam yang kamu jumpa, kamu merasakan, kamu menyangka mereka tu lebih bagus daripada kamu. Jumpa siapa pun merasa mereka lebih dekat dengan Allah, lebih baik daripada kita, menyebabkan kita tak hina dia. Kita bergaul dengan pergaulan yang baik, walaupun orang yang kita jumpa tu tak kerti baca, tak kerti tulis, walaupun orang yang kita jumpa tu susah, fakir, miskin, walaupun orang yang kita jumpa tu sakit 14 jenis, kita tak pernah hina kat dia, kerana kemungkinan dia lebih dekat dengan Allah, lebih baik daripada kita. Payah nak sifat begitu, melainkan kena riyadhah, kena latih diri kita. Masa pun tidak mengizinkan, kita berhenti tangan dulu. Esok kita sambung ayat yang berikutnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.